Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bersama saya Nur Hazim Maradik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 14 Januari 2023. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob dilantik sebagai pengurusi bahagian pelaburan kerajaan negeri Khazanah Sabah Berhad berkuat kuasa serta-merta. Jabatan Ketua Menteri Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan ahli politik Barisan Nasional itu menerima surat pelantikan daripada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam satu majlis ringkas di Menara Kinabalu. Dalam majlis yang sama, Datuk Haji Ji turut melantik ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie Pun sebagai pengurusi Sabah Development Berhad SDB. Ketua Parti Tindakan Demokratik DAP Sabah tersebut turut menerima surat pelantikannya berkuat kuasa serta-merta kepada syarikat pelaburan negeri ini. Menteri Keuangan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Panglima Safar Untung turut hadir pada majlis itu. Datuk Haji Ji berharap pelantikan kedua-duanya dapat menyumbang kepada pertumbuhan syarikat milik kerajaan negeri dan mengucapkan tahniah kepada mereka. Usaha mewujudkan sebuah pusat kebudayaan di Kinarut Papar antara fokus yang diberi keutamaan Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Kepkas Sabah. Menterinya Datuk Christina Liu berkata, cadangan pelan pembinaan pusat kebudayaan tersebut akan dikemukakan dalam mesyuarat Kabinet Negeri untuk diluluskan. Menurut Datuk Christina, projek pembinaan pusat kebudayaan itu dianggarkan bernilai 80 juta ringgit. Pembinaan pusat kebudayaan ini penting sebagai salah satu ikonik di Sabah sekaligus menjadi tarikan baharu dalam sektor pelancongan yang membawa pulangan besar kepada sumber ekonomi kerajaan negeri. Datuk Christina menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas mengetik kehadiran pertama di Pejabat Kepkas Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Christina yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Api-Api memaklumkan beliau akan terus komited untuk mencari solusi terbaik berhubung isu konflik gajah dan manusia yang berlaku di kawasan pantai timur Sabah. Penyelesaian itu penting memandangkan hidupan liar juga merupakan warisan khazanah alam semula jadi yang perlu dipertahankan sebagai salah satu produk pelancongan selain untuk tatapan generasi akan datang. Menurut Datuk Christina, usaha tersebut akan diperhalusi dan dibincangkan bersama Pengarah Jabatan Hidupan Liar Agustin Tuga dalam masa terdekat. Terdahulu, beliau turut diberi taklimat ringkas mengenai Kepkas. Ahli Majlis Pihak Berkuasa Tempatan PBT diingatkan untuk melaksana tugasan dan tanggungjawab yang diberi dengan amanah dan efisien. Ia penting bagi memastikan kejayaan pelbagai program yang dirancang dan dilaksana setiap PBT di negeri ini. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Isnin Aliasni juga mengingatkan ahli Majlis PBT untuk merangka dan mengambil tindakan terbaik bagi memastikan hala tuju pembangunan di setiap daerah berjalan lancar terutama melibatkan pengurusan keuangan. Dato' Isnin menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyampaikan watikah pelantikan 16 ahli Majlis PBT baharu bagi daerah Beaufort di Beaufort. Watika pelantikan tersebut berkuat kuasa 10 Januari 2023 hingga 9 Januari 2025. Dalam pada itu, Datuk Isnin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelias menzahirkan rasa bangga terhadap pengiktirafan 5 bintang kepada PBT daerah Beaufort atas kecemerlangan dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. Terdahulu, beliau turut menyaksikan lafaz ikrar dan menandatangani watikah pelantikan ahli Majlis PBT yang baharu di hadapan Pegawai Daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun. Perkembangan COVID-19 di Sabah, hanya 6 jangkitan baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 406,708 kes. Menurut kenyataan Menteri Penyelaras Pengurusan COVID-19 Negeri, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, jumlah pesakit sembuh pula adalah seramai 14 orang.
Sementara itu, seramai 146 pesakit sedang menerima rawatan di hospital dengan 6 pesakit memerlukan penjagaan kritikal, manakala seorang pesakit lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Peratusan penggunaan katil ialah 16.04%. Setakat ini, Sabah merekodkan 10 zon hijau, 15 zon kuning dan 2 zon merah. Zon hijau terdiri daripada daerah Kalabakan, Kinabatangan, Ranau, Tongot, Kunak, Telupit, Sempurna, Kuala Penyuk, Pitas dan Nabawan. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Jawatankuasa Kebajikan Mahasiswa Kolej Kediaman Jakmas Universiti Malaysia Sabah UMS disaran menjadi wadah penggerak aktiviti kebajikan pelajar di universiti. Yang penting dalam usaha memperkasa daya kepimpinan pelajar sekaligus meneruskan agenda kecemerlangan warga universiti. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berkata, usaha itu dapat diterjemahkan menerusi program bersama mahasiswa yang bakal dianjurkan sepanjang tahun. Memastikan bahawa mereka merupakan ejen perubah dalam kampus dan harusnya mereka bersama dengan pengurusan tertinggi universiti untuk memastikan aktiviti-aktiviti belajar dapat dilaksanakan dengan baik. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan Majlis Watika Pelantikan MPP dan Jakmas sesi 2022-2023 di UMS Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Profesor Dato' Dr. Kasim mahu ahli MPP melaksanakan aktiviti bersama komuniti setempat dengan mengaplikasi inovasi serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tambah beliau, pihak pengurusan UMS sentiasa menyokong usaha seumpama dan dalam masa sama terbuka menerima pandangan MPP mengenai kebajikan dan kesejahteraan pelajar. Masyarakat Islam disaran mendekatkan diri ke arah kebaikan demi menjalani kehidupan berkualiti. Ia boleh dilakukan dengan mengamalkan sepenuhnya ajaran Islam sebagai pegangan hidup. Pensyarah Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Muhammad Ali Abdullah berkata, pemilihan sahabat yang baik juga penting kerana mereka mampu mempengaruhi cara kehidupan sama ada ke arah kebaikan atau sebaliknya. Kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Pilihlah kawan kau yang dapat menunjukkan kau itu ke arah kebaikan. Sebab maklum kalau kita berkawan dengan orang jahat, kita jadi orang jahat. Kalau kita berkawan dengan orang baik, insya-Allah kita jadi orang yang baik. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas forum Anjung Al-Taqwa Sabah FM di Masjid Imam Haji Muhammad Yaakob Misir beringis papar. Forum bertajuk Rahmat Allah Mengatasi Kemurkaannya juga menampilkan seorang lagi panel iaitu Pegawai Komunikasi Korporat Sarafiat Sendirian Berhad, Ustaz Azrul Nizam Shah Al-Banjat dan penolong pengarah operasi Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah, Ustaz Ramli Daud sebagai moderator. Ia turut disiarkan secara langsung menerusi Sabah FM. Golongan pelajar diminta memanfaat sepenuhnya peluang pendidikan untuk menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran demi mencapai kejayaan cemerlang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penguasaan pelbagai ilmu dan kemahiran juga penting untuk menjamin masa depan lebih baik.
Datuk Nizam bercakap kepada RTM selepas merasmikan Majlis Graduasi dan Majlis Apresiasi Hal Ehwal Murid dan Kurikulum 2022 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tetingan Tawau. Dalam majlis ini seramai 125 pelajar menerima sijil graduasi tamat tingkatan 5. Pada 2021, SMK Tetingan Tawau menduduki tempat keempat terbaik SPM daripada 21 buah sekolah menengah di daerah Tawau. Pusat Warisan Kraf Kolej Teknologi Yayasan Sabah mengalu-alukan individu yang berdaftar dalam sistem e-kasih dan golongan B40 untuk mengikuti kursus kraf tangan di kolej berkenaan. Pegawai Tadbir Kanan Pusat Warisan Kraf Kolej Teknologi Yayasan Sabah, Umi Musfizawati Muhammad Zaini berkata, pihaknya menawarkan kursus kraf tangan jangka pendek selama 3 bulan dan kursus lanjutan sehingga 4 bulan. Menurut Umi Musfizawati, ia antara lain bertujuan membantu para peserta, khususnya individu berdaftar dalam sistem e-kasih dan B40 untuk menimba ilmu dalam bidang kraf tangan sehingga mampu menghasilkan produk kraf tangan sendiri. Kursus kami ini adalah khususnya kepada golongan e-kasih dan B40 berumur daripada 17 hingga 45 tahun. Dan berminat untuk mengikuti kursus kraf tangan, dan latihan di sini adalah selama 3 bulan bagi kursus asas, lanjutan 4 bulan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Pusat Warisan Kraf Kolej Teknologi Yayasan Sabah, Kota Kinabalu. Menurut Umi Musfizawati, sepanjang mengikuti kursus di kolej berkenaan, hasil kraf para peserta akan dijual kepada peminat seni kraf pada harga berpatutan sebagai pendapatan sampingan peserta. Peserta yang telah tamat kursus juga akan dipantau pihak kolej dari semasa ke semasa bagi memastikan kemahiran yang diperoleh dimanfaat sebaiknya. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Terus ikuti kami menerusi berita RTM untuk lebih banyak perkembangan semasa. Saya Nur Hazimah Radik. Salam hormat.